Okey, Assalamualaikum. Kita akan sambung dengan 13.2 iaitu sistem urinari. Okey, sistem urinari ni bahasa mudah dia adalah penghasilan air kencing. Dia adalah salah satu sistem ataupun mekanisme yang penting dalam homeostasis. Yang mana kita tahu homeostasis tu dia adalah untuk mengekalkan keadaan badan kita. Okey, yang mana kita ada juga daripada fizikal, gangguan daripada fizikal dan juga kimia. Dan kita perlu stabilkan apa yang berada sistem di dalam badan kita. Okey, jadi sistem urinari ni kamu kena tahu, okey, dia ni terdiri daripada ginjal. Kita ada sepasang ginjal. Okey, boleh tengok dekat sini. Okey, kita ada ginjal, kemudian kita ada ginjal ginjal, kemudian ada ureter. Ureter ni adalah tube yang bersambung dengan ginjal. Dia sambungkan ginjal dengan pundi kencing. Kemudian pundi kencing yang terakhir dia sambungkan dengan uretra untuk mengeluarkan air kencing. Dan terdapat juga di sini kamu boleh tengok ada arteri renal dan juga vena renal. Renal ni sebenarnya adalah nama saintifik untuk buah pinggang. Okey, jadi arteri ni yang membawa darah beroksigen, manakala vena pula membawa darah terdioksigen. Okey, kemudian kita tengok lagi ya. Fungsi sistem, fungsinya adalah untuk menyingkirkan bahan kumuh sebatian bernitrogen, okey, iaitu urea, serta mengawal atur isi padu bendalur badan, tekanan osmosis darah, kepekatan ion dalam bendalur badan, kandungan elektrolit dan juga pH darah. Ini adalah fungsi bagi sistem urinari. Okey, ginjal kita tengok secara mendalam struktur dan fungsi ginjal. Okey, ginjal dia ada terdiri daripada korteks dan juga medula. Korteks di bahagian luar, medula di bahagian dalam. Okey, kemudian kalau kita tengok di sini air kencing yang terbentuk di dalam ginjal masuk ke dalam pelvis. Di bahagian dalamnya ada lagi satu lagi bahagian pelvis. Jadi paling luar adalah korteks, yang kedua adalah medula dan paling dalam sekali adalah pelvis. Okey. Kemudian kita tengok ginjal dia ada dua fungsi utama iaitu untuk perkumuhan. Dia membuang bahan bernitrogen tadilah. Kemudian dia juga bertindak sebagai pengosmo kawal aturan. Okey, bahan bernitrogen tadi seperti urea, asid urik, amonia dan juga kreatinina. Yang ini akan disingkirkan sebagai air kencing. Yang manakala pengosmo kawal aturan pula, okey, dia mengawal jumlah isi padu air dalam bendalur badan. Dia juga mengawal kepekatan ion dalam bendalur badan. Ion sebab dalam badan kita ni dia ada ion positif dan juga negatif. Okey, kemudian yang ketiga tekanan osmosis darah, iaitu kepekatan bahan terlarut dan isi padu darah serta bendalur badan. Kemudian dia juga mengawal kandungan elektrolit dan juga pH serta bendalur badan. Yang ni yang cikgu tunjuk tadi, kamu boleh tengok balik semula lah. Yang ni adalah ginjal. Kita ambil sebuah ginjal lah, yang mana dia disambungkan juga dengan arteri renal tadi cikgu dah sebut. Dia mengangkut darah beroksigen daripada jantung ke ginjal. Okey, manakala vena renal pula dia mengangkut darah terdioksigen. Terdioksigen adalah darah yang tidak mengandungi oksigen lah. Okey, daripada ginjal kembali ke jantung. Okey, dan yang ketiga daripada pelvis ni dia bersambung dengan ureter. Jadi air kencing dia akan dialirkan melalui ureter. Okey, kita nak tengok pembentukan air kencing. Okey. Sebelum tu kita kenal dulu ni masih lagi berkaitan dengan struktur ginjal. Okey. Jadi ada satu lagi bahagian pada ginjal iaitu nefron. Okey, setiap ginjal kita ada dua ginjal kan, kiri dan kanan. Jadi setiap ginjal ni dia ada berjuta-juta unit yang disebut sebagai nefron. Nefron dia ada gambar dia. Dekat bawah ni 13.9. Yang ni. Jadi dalam badan kita ni ada berjuta-juta nefron. Dan setiap nefron dia mestilah ada kapsul Bowman. Ni cikgu tunjuk dekat kamu lah kapsul Bowman.
Bowman lah. Kalau kita sebut Bowman, bahasa Inggeris lah sikit kan. Kapsul Bowman. Okay, kita ada kapsul Bowman. Kemudian kita ada juga glomerulus. Kapsul Bowman yang ini yang bentuk C ni. Kemudian kita ada glomerulus. Glomerulus ni di permukaan yang masuk ni adalah arteriole efferent. Dia daripada arteri renal. Okey, kemudian dia diameter dia lebih besar, arteriole efferent. Okey, kemudian bila keluar sini, ini kita panggil arteriole efferent. Dia mana diameter dia lebih kecil. Okey, kemudian bersambung daripada kapsul Bowman ni, dia bersambung, dia membentuk tubul berlingkar proksimal. Yang ni kamu memang kena ingat lah. Okey, yang pertama adalah tubul berlingkar proksimal. Okey, kemudian bersambung dengan liku Henle. Liku Henle ni dia berbentuk U. Nampak? Liku Henle. Okey, kemudian lepas liku Henle ada struktur yang kita namakan sebagai tubul berlingkar distal. Okey, kemudian bersambung dengan ductus pengumpul. Dekat sini kamu boleh nampak kenapa nama dia ductus pengumpul. Sebab dia bersambung dengan nefron yang lain. Nefron yang lain dia bersambung dekat ductus pengumpul. Jadi keluarlah air kencing sebagai dia punya hasil dia dekat bawah ni. Jadi kamu boleh tengok juga dekat sini. Tadi kita ada cortex dengan medulla. Cortex di bahagian luar. Di bahagian medulla, bahagian tengah tu, okey, dia ada liku Henle dan juga ductus pengumpul. Yang lain semua kedudukan dia terletak dekat cortex sebahagian luar lah. Okey, ini adalah struktur nefron. Okey, jadi kita akan bincang berkaitan dengan penghasilan air kencing. Okey, cikgu akan bincangkan penghasilan air kencing. Okey, yang mana dia ada beberapa proses yang penting lah. Proses ultraturasan. Kemudian kita ada proses penyerapan semula dan yang ketiga adalah rembesan. Okey, yang pertama adalah ultraturasan dalam kapsul Bowman. Okey, yang mana darah yang memasuki glomerulus. Yang ni cikgu akan tunjuk gambar kepada kamu. Supaya sambil-sambil cikgu terang, kamu boleh bayang lah. Okey, nampak di sini ya. Okey, darah daripada arteri renal, okey, dia akan masuk ke dalam ginjal. Dalam ginjal ada nefron. Okey, jadi darah yang memasuki glomerulus yang sini, nampak darah ni, dia memasuki glomerulus, dia adalah bertekanan hidrostatik tinggi. Sebabnya diameter arteriole efferent ni dia lebih besar berbanding dengan arteriole efferent. Jadi darah dia nak lalu daripada sini ke sini. Okey, jadi daripada diameter besar ke diameter yang kecil, dia akan mewujudkan tekanan hidrostatik yang tinggi. Jadi tekanan ni dia akan menyebabkan berlaku proses ultraturasan. Iaitu bendala ni dia akan meresap melalui dinding kapilari glomerulus ke dalam rongga kapsul Bowman. Dia akan masuk ke dalam kapsul Bowman ni sebabkan oleh keadaan hidrostatik yang tinggi. Cikgu bagi satu analogi dekat kamu. Ibarat dia daripada tempat yang ruang yang besar, kamu bergerak ke ruang yang kecil. Maka kamu akan tolaklah kawan-kawan kamu yang lain kan. Jadi adalah yang kawan-kawan kamu yang tertolak ni terjatuh ke tempat lain. Sama juga apa yang berlaku dekat ultraturasan. Jadi adalah hasil turasan yang masuk ke dalam kapsul Bowman. Okey, jadi bendala ni kita namakan sebagai hasil turasan glomerulus. Jadi dia mempunyai komposisi bahan yang sama macam dengan plasma darah. Tetapi dia tak ada sel darah merah, platelet dan juga protein plasma. Sebab saiz bahan ni adalah besar untuk dia meresap keluar daripada glomerulus. Cikgu ulang. Dalam hasil turasan glomerulus dalam kapsul Bowman ni, okey, kandungan dia sama macam plasma darah kecuali dia tidak mengandungi sel darah merah. Dia tak ada platelet, dia tak ada protein plasma. Sebab tiga bahan yang cikgu sebut ni saiznya adalah besar. Okey, kemudian apa yang berlaku adalah yang kedua, penyerapan semula berlaku dekat tubul berlingkar proksimal. Okey, selepas kapsul Bowman, kamu boleh nampak ni. Kita ada tubul berlingkar proksimal. Dia akan masuk ke dalam ni lah, dalam tubul ni. Apa yang berlaku dekat sini adalah penyerapan semula. Maksudnya daripada darah tadi
dia terturas masuk ke dalam kapsul Bowman, dia akan masuk semula ataupun serap semula ke dalam darah. Okey, hasil turasan glomerulus di sepanjang tubuh renal. Bahan terlarut meresap merentasi dinding tubuh renal ke dalam jaringan kapilara. Sebabnya dalam ni, okey, kita ada kapilari darah yang berlingkar, yang banyak berlingkar dekat dengan kapsul Bowman, dekat dengan tubul. Okey, ada banyak kapilari darah. Sebab tu dia boleh meresap kembali. Okey, jadi dekat tubuh berlingkar proksimal ni, ion natrium dia akan dipam secara aktif masuk ke dalam jaringan kapilari darah. Nampak? Natrium. Ion natrium dia akan diangkut secara pasif. Secara aktif. Sebab apa? Sebabnya dalam tubul ni, ion natrium dia ada sikit. Sikit berbanding dengan dekat darah dia ada banyak ion natrium. Daripada kepekatan yang rendah, dia bergerak ke kepekatan yang tinggi, kita memerlukan pengangkutan aktif. Okey, kemudian ada juga penyerapan ion klorida secara pasif. Ion klorida secara pasif maksudnya daripada banyak kepekatan yang tinggi ke kepekatan yang rendah. Kemudian bila dah ada banyak bahan terlarut, dia keluar daripada tubul, dia akan menjadikan tubul ni tinggi kandungan air dia. Jadi air juga akan turut meresap keluar secara osmosis. Okey, jadi ada 3 lah tadi. Ion natrium, kemudian ada ion klorida, kemudian ada juga penyerapan air. Okey, kemudian di sepanjang tubuh tu juga ada penyerapan semula glukosa dan juga asid amino keluar masuk ke dalam kapilari darah. Okey, jadi yang ketiga, berlaku penyerapan semula dekat liku Henle dan tubul berlingkar distal. Dekat liku Henle ni, air dia akan diserap semula ke dalam kapilari darah dalam bentuk osmosis. Ion natrium pun akan diserap semula secara aktif. Kemudian dekat tubul berlingkar distal, dekat sini, tubul berlingkar distal ada lebih banyak air, natrium dan ion klorida diserap semula. Jadi penyerapan ni dia bergantung kepada kandungan air dan garam dalam darah. Okey, kemudian yang keempat, dekat tubul berlingkar distal juga dia akan berlaku rembesan. Okey, iaitu proses perembesan bahan buangan dalam darah yang tidak dituras pada awalnya ke dalam tubul renal. Maksudnya dia tak ada dekat awal-awal ni, dia tak ada. Dia akan dirembeskan dekat tubul berlingkar distal ni. Okey, dia berlawanan dengan penyerapan semula lah. Okey, yang mana kita tengok rembesan berlaku secara resapan ringkas dan pengangkutan aktif. Bahan yang dirembes masuk adalah ion hidrogen, ion kalium, ion amonium di sini, urea, kreatinina, bahan toksik dan sesetengah dadah. Okey, rembesan menyingkirkan bahan buangan toksik serta membantu mengawal atur aras ion dalam darah. Dia akan rembes masuklah ke dalam tubul ni untuk disingkirkan kemudian pembentukan air kencing. Okey, apabila bendala renal sampai ke ductus pengumpul, sampai dekat sini sahaja, sikit saja garam yang tinggal. Sebab kebanyakan air telah diserap semula ke dalam aliran darah. Jadi baki yang ada dekat bendala ni kita panggil sebagai air kencing. Okey, jadi dekat air kencing ni dia ada air, mengandungi air, urea, garam NaCl, natrium klorida lah, asid urik dan juga kreatinina. Okey, kemudian lepas dia daripada ductus mengumpul, dia akan mengalir menerusi ureter, pundi kencing, uretra dan akhirnya dikeluarkan ataupun digumuhkan. Okey. Jadi kita tengok di sini mekanisme homeostasis dalam pengawal aturan. Okey. Kalau kita minum air yang banyak, tekanan osmosis darah menurun ke bawah julat normal. Jadi osmoreseptor di dalam hipotalamus akan kurang dirangsangkan. Kelenjar pituitari juga akan kurang dirangsangkan, jadi kurang ADH dirembes daripada kelenjar pituitari. Jadi kepekatan ADH yang rendah menyebabkan dinding tubuh berlingkar distal dan dinding ductus pengumpul
menjadi kurang telap terhadap air, kurang air diserap semula daripada bendala renal ke dalam kapilari darah, air kencing yang lebih cair dan banyak dihasilkan. Jadi tekanan osmosis darah pun akan kembali ke normal. Jadi yang sebaliknya juga akan berlaku